semua yang hadir, insya-Allah mereka yang boleh mengundi di Parlimen Kemaman akan keluar mengundi besok hari. Kita orang Islam mesti tahu dan faham, mengundi ini satu perkara yang besar dalam Islam. Hari ini kita pandang mengundi ini kecil, remeh-temeh. Mengapa jadi begini? Orang putih hajar kita, penjajah hajar kita, orang Kristian hajar kita, supaya orang Islam jadi lemah, supaya kuasa pemerintahan orang Islam diserah pada orang lain. Padahal kewajipan memilih pemimpin memerintah negara ini telah dinyatakan oleh Allah pada masa nak jadikan manusia, bermula dengan Nabi Adam AS. Kena ingat, Masya Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ingatlah apabila Allah berkata kepada malaikat, aku nak jadikan satu makhluk di atas muka bumi, makhluk manusia, dan adanya khalifah. Khalifah ialah pemimpin, sama ada raja, presiden yang memimpin masyarakat, memimpin negara ini. Mana khalifah? Orang Melayu khalifah ni khalifah silat gayung. Itu je, sepiknya pandangan. Khalifah dalam Quran ialah ketua negara, pemimpin negara daripada manusia. Malaikat bertanya, meminta penjelasan. Mengapa engkau nak jadikan makhluk yang akan melakukan kejahatan, menumpahkan darah berperang? Mengapa tak lantik kami malaikat? Kami memuja bertasbih kepada-Mu wahai Tuhan. Mengapa lantik makhluk manusia ini? Nanti mereka buat rasa. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan berfirman, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Tugas di atas muka bumi ini, tugas makhluk manusia, tidak boleh malaikat. Untuk memakmurkan bumi, mesti memakmurkan makhluk-makhluk yang ada di bumi, memakmurkan hasil bumi, bukan mentarbiyah manusia saja. Malaikat makhluk rohani, makan tidak, minum tidak, lelaki tidak, perempuan tidak. Tak perlu pelihara binatang, tak perlu cacak tanam, tak perlu melobong, tak perlu apa. Sedangkan peranan manusia memakmurkan bumi dengan sifat-sifat yang ada pada manusia. Ada jasad, ada roh, ada akal, diri sendiri, bermasyarakat. Sifat ini tak ada pada malaikat. Manusialah yang berhak untuk jadi pemimpin. Tuhan dah sebut dalam Quran, surah Al-Baqarah, muka yang 1, muka 2, muka 3, muka 4. Surah Al-Baqarah ada sebut memilih siapa jadi pemimpin yang memerintah kita. Semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, semua nabi-nabi
diutus oleh Allah untuk memimpin manusia. Bukan sekadar memimpin jadi tu imam sembahyang, tu imam baca doa. Nabi-nabi juga memimpin negara dan memimpin masyarakat. Semua nabi-nabi. Dengan sebab itulah nabi-nabi menghadapi kerajaan-kerajaan di zaman masing-masing. Bila kerajaan tu tak betul, kerajaan tu salah. Nabi Ibrahim berlawan dengan Raja Namrud. Musa dengan Firaun. Nabi Sulaiman, Nabi Daud memimpin negara. Nabi kita memimpin negara. Nabi-nabi bukan saja mengajar agama, termasuk agama yang memerintah mentadbir negara. Ini penting dalam Islam. Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Nabi paling akhir sekali. Tak ada lagi Nabi selepas daripadanya. Lepas dari ini Allah Ta'ala tamatkan ajal dunia. Berlaku kiamat. Allah Ta'ala beri sedikit ilmu kepada manusia. Kemajuan sains dan teknologi Tuhan beri. Dengan alat-alat yang moden, yang canggih, manusia boleh pergi ke sana kemari, mendapat maklumat dengan cepat dalam masa yang cepat. Macam cukup di akhir zaman seorang Nabi sahaja. Nabi Muhammad SAW. Tak macam Nabi zaman dulu. Membawa suatu ajaran untuk memimpin manusia dalam semua perkara, termasuk memerintah negara. Dan Nabi mengajar umat dia. Bukan ajar semayang saja. Ajar berdoa saja. Bila hijrah ke Madinah, mengumpulkan orang Islam, Muhajirin dan Ansar, mengumpulkan orang bukan Islam. Dia ajak sama, tak paksa masuk Islam. Duduk bawah perintah Islam yang adil. Tak paksa masuk Islam. Islam ni mesti dengan rela. Tapi biar Islam yang memimpin, Islam yang memerintah. Tak paksa masuk Islam. Nabi ajar. Bila Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, sebaik saja selesai sembahyang jenazah Nabi, pada masa nak tanam Nabi, hanya beberapa orang sahabat sahaja yang hadir di kubur. Tak ramai hadir di kubur. Anak beranak yang dekat, Abbas, Saidina Ali, Al-Fadl, lain-lain lagi, tak ramai. Yang ramai-ramai ni berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah, satu padang lapang di Madinah. Berkumpul di situ untuk mengundi, memilih siapa yang jadi pemimpin selepas matinya wafatnya Imam Muhammad. Ada 3 calon: Abu Bakar, Sa'ad bin Ubadah, Ali bin Abi Talib. Orang Madinah calonkan Sa'ad bin Ubadah. Keluarga Nabi calonkan Ali bin Abi Talib. Sahabat-sahabat calonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berhujah bila mereka dengar hadis al-a'immatu min Quraisy. Nabi pesan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin mesti daripada Quraisy. Quraisy ialah kaum Arab yang paling besar. Kaum Arab yang masuk Islam yang paling besar. Yang mendominasikan orang Islam. Maka ketua negara mesti dipilih daripada Quraisy. Ini. Keadaan berubah. Masa Quraisy ramai Quraisy. Turki ramai Turki. Melayu ramai Melayu. Pemimpin mesti Islam. Ini diajar oleh Islam. Sahabat-sahabat tinggal majlis nak tanam jenazah Nabi kerana pergi mengundi. Nak pilih ketua negara. Besarnya mengundi ini. Bukan benda kecil, bukan benda main-main. Perkara keselamatan umat, anak cucu kita,
zuriat kita, perkara Islam mesti dilaksanakan. Semuanya mesti ada kerajaan. Ini pentingnya. Bagi kita orang Melayu, Malaysia ni majoriti orang Islam adalah orang Melayu. Allah Ta'ala takdirkan orang Melayu masuk Islam semua. Rapaknya orang Islam dengan Melayu dengan Islam ni, sehingga Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Semua orang Islam Melayu. India Islam pun Melayu, Cina Islam pun Melayu. Orang Cina masuk Islam, masuk Melayu. India masuk Islam, masuk Melayu. Orang putih masuk Islam, masuk Melayu. Rapaknya dengan Islam ni. Ini sangat baik. Mesti pertahankan kedudukan ini. Apa yang penting, Melayu yang Tuhan amanahkan negara ini mesti memimpin, memerintah negara. Mereka yang bawa Islam di tanah Melayu Nusantara ni bukan sekadar mengucap dua kalimah syahadah. Tok Syekh berhadramah bawa Islam di sini bukan sekadar mengucap saja, lepas tu sunat, lepas tu habis. Macam lain ni. Tidak. Mereka bawa Islam. Islam bukan rakyat, Islam raja. Raja-raja Hindu masuk Islam dan memerintah dengan Islam. Islam yang memerintah, Islam yang mentadbir. Ini Islam yang datang di tanah Melayu ini. Sehinggalah orang Islam menghadapi zaman kelemahan. Bila cuai beramal dengan ajaran Islam, menyebabkan tanah air orang Islam dijajah. Kerajaan Islam jatuh. Biasalah. Ini adat dunia, Allah Ta'ala nak uji. Laut, sungai ada pasang surut dia. Musim ada musim hujan, musim kemarau. Musim senang, musim susah. Inilah kehidupan. Islam tu ada naik turun. Allah Ta'ala nak uji manusia. Nak coba manusia. Ini peraturan alam. Kita berada di musim Islam dalam keadaan surut. Macam mana pun, orang Islam mesti mempertahankan Islam. Memerintah dan mentadbir. Ini yang kita nak buat. Malangnya selepas penjajah menakluk negeri kita, Islam tak berkuasa. Lepas tu kita merdeka. Baru merdeka, Islam kuat lagi. Orang Islam ramai lagi. Kerana kita banyak tinggal ajaran Islam, makin hari makin lemah, makin hari makin lemah, makin hari makin lemah. Dah jauh. Makin hari makin lemah, makin hari makin lemah. Ini yang berlaku. Berlakulah pilihan raya ke-14 baru ni. Suasana yang sangat membahayakan. Dengan sebab itu pilihan raya Kemamang ni bukan Kemamang je. Kena tengok seluruh Malaysia. Sangat membahayakan. Yang memerintah negara sekarang ni Pakatan Harapan. Tulang belakang kerajaan ialah Pakatan Harapan. DAP 40 kursi. PKR 30 kursi. PKR 30 kursi ini sebelah bukan Islam, 19 Melayu. Melayu yang layu. Melayu yang layu, yang liberal, macam-macam jenis Melayu. Sebelah campur dengan 40 DAP, jadi 51. Hak Melayu dalam DAP pun, serupa macam DAP lah. Itu. 51, tinggal 19 lagi. Hak Melayu ni. Ini terah kerajaan yang memerintah kita. Ini sangat membahayakan. Dengan sebab itulah, pemimpin Melayu yang sedar, yang faham, terpaksa bergabung nak selamatkan keadaan. Orang berasa pelik macam mana tu boleh mari ceramah atau petah PAS. Dulu berapi lawan dengan PAS. Bermusuh dengan PAS. Macam mana boleh jadi macam ni? Berubah. Berasa pelik. Nabi bersabda. Ni Nabi kata. Nabi kata, ahbib habibaka hubban masa asa an yakuna baghidaka yawman ma abghid baghidaka bughdan ma asa an yakuna habibaka hubban ma.
Yaumam ma. Sayang pada orang jangan sayang melampau, Nabi kata. Kena ada result. Boleh jadi orang yang kamu sayang, kamu kasih tu satu hari nanti jadi musuh pada kamu. Bila kamu marah pada orang bermusuh, jangan melampau sangat, ada result. Boleh jadi orang yang kamu marah tu satu hari orang yang kasih padamu. Ini pesanan Nabi. Inilah yang berlaku. Hak Nabi sebut ni berlaku. Boleh berubah. Macam tu. Kita kumpulkan pemimpin Melayu Islam yang sedar bahaya yang menimpa kita pada hari ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad paling lama kalangan kita berpengalaman dalam politik. Umur dia dekat 100 tahun, 98 tahun. Paling lama pada orang lain. Dia menyaksikan apa yang berlaku, perubahan yang berlaku, merasa bimbang, pengalaman dia banyak, dia melihat yang berlaku, maka berlaku perubahan dalam pemikiran dia. Ini suasana yang ada pada hari ini, keadaan Melayu Islam yang berkuasa diancam. Perlu kita selamatkan kedudukan ini. Ini yang sebenarnya. Sebenarnya kita telah melakukan satu kesilapan yang besar. Mula-mula kita lawan British, lawan penjajah. Biarkah cerita, masa dah cukup. Bila British ambil alih tanah Melayu selepas Jepun, British membawa konsep Malayan Union. Nak gabung-gabungkan negeri Melayu bawah jajahan takluk dia, dia bawa Malayan Union. Dia nak kuasa sepenuhnya. Di masa itu, orang Melayu bangkit menentang Malayan Union. Agenda British ni nak jajah kita ni. Pakat lawan mereka. Maka semua persatuan Melayu, parti-parti Melayu, pertubuhan Melayu, sama ada yang Islam, yang nasionalis, yang sosialis, yang kiri, yang macam-macam, NGO bergabung untuk melawan Malayan Union. Lalu ditubuhkan gabungan parti-parti dan NGO Melayu, dinamakan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, United Malay National Organisation, iaitulah UMNO. UMNO ialah gabungan kumpulan semua parti-parti Melayu ni. Asal dia begitu. Tapi orang putih ni pandai auta, pandai tipu, pandai belit. Lepas dia buat UMNO, orang Melayu bergabung, dia nak tunaikan janji nak beri kemerdekaan. Sebabnya negeri-negeri kuasa besar Amerika ni berjanji. Oleh kerana banyak rakyat jajahan menolong pihak Amerika, British, Amerika, Rusia, Perancis dalam Perang Dunia Kedua melawan Jerman, Jepun dan Itali. Menjanjikan nak beri kemerdekaan. Nak beri merdeka. Maka dia berjanjilah nak beri kemerdekaan. Tetapi satu kemerdekaan yang ditipu, yang diputar belit, yang diikat, yang melemahkan orang Islam, melemahkan umat. Dia nak terus pengaruh dia ada di sini. Dia buat syarat. Antaranya ialah dia sudah atur. Dia bawa kaum lain mari sini. Dia bawa orang Cina kerja di Lombong, duduk di bandar. Orang India kerja di estate. Ini di Malaysia. Di Palestin dia bawa orang Yahudi masuk ke Palestin. Di Cyprus dia bawa orang Inggeris masuk di Cyprus. Dia bawa macam-macam kaum. Cyprus ni orang Turki, dia bawa orang Inggeris. Dia bawa kaum-kaum lain. Kemudian dia letak syarat kemerdekaan. Kalau nak merdeka, mesti terima pendatang-pendatang dia bawa ni jadi rakyat secara automatik. Bila timbul ni, timbullah perbalahan sama-sama kita. Ada puak yang setuju terima orang asing jadi rakyat kerana nak merdeka derah. Josulai ni ialah memberi kerakyatan warga asing. Ada puak yang tak setuju
Yang tak setuju antaranya ialah puak-puak Islam, syarikat Islam, Parti Masyarakat Melayu Melaya. Dalam UMNO, Tun Mahathir termasuk yang tak setuju. Tun Mahathir termasuk tak setuju. Saya ingat Tak Dun Zubir tak setuju, Jaafar Alba tak setuju, ni tak setuju. Ini orang ni tak setuju. Yang tak setuju. Jadi mulalah kita balah sama-sama Melayu. Sebahagian tak setuju terima warga asing jadi rakyat, sebahagian setuju. Orang putih buat pilihan raya tahun 55. Saya sempat lagi, walaupun masa tu saya sekolah di Darjah 1, masih ingat lagi. 27 Julai tahun 1955 pilihan raya. Dibuat pilihan raya umum, saya negeri pilihan raya umum. Masa tu PAH ditubuhkan. Berpecah dengan UMNO. PAH ditubuhkan. UMNO berasingan. Dato' Ong keluar daripada UMNO. Dato' Ong buat parti negara. Tun tak keluar daripada UMNO. Tak ada duit tak keluar. Dato' Ong keluar daripada UMNO. Buat parti negara. PAH buat parti PAH, Persatuan Islam Sana Melayu, masuk pilihan raya. Dan raya tahun 65, UMNO bergabung dengan MCA MILC. MCA parti Cina, MILC parti India. Ini parti DAP tak ada lagi masa tu. DAP tak ada, benih pun tak ada lagi masa tu. DAP, PKR tak ada lagi masa tu. Pilihan raya tahun 55, PAH bertanding 10 kerusi tak silap saya. Daripada 52 kerusi. PAH menang 1 kerusi je. Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin, Kriang Laut Perak, menang 1 kerusi. Yang lain semua disapu bersih oleh UMNO, MCA MILC. 51 kerusi. Tinggal seorang, 1 pembangkang. Tuan Haji Ahmad Tuan Husin. Masa tu yang berhormat tak ada lagi. Dia pakai Encik Pembangkang. Encik Pembangkang. Tuan Haji Ahmad Tuan Husin. Jadi pembangkang seorang-seorang. Kemudian British nak buat perlembagaan. Dia nak buat perlembagaan. Bila nak merdeka kena ada perlembagaan. Dia tubuh Suruhanjaya Red. Pengerusi dia Lord Red. Anggota dia Mansur Abu Jennings, macam-macam nama orang putih. Orang India, orang Pakistan. Tak ada seorang pun orang tanah Melayu. Semua orang dua. Dia buat perlembagaan. Bila dia bentang perlembagaan tu, tak ada. Orang Melayu tak ada, Islam tak ada, apa tak ada. Ini asalnya. Menyebabkan, termasuk orang UMNO sendiri pun, tak setuju dengan perlembagaan ni. Akhirnya kita buat memorandum. Minta supaya diletakkan dalam perlembagaan Islam. Islam adalah agama negara. Kena ada dalam perlembagaan. Negeri ini orang Islam. Islam agama negara. Oleh kerana orang kaum lain yang bukan Islam kita terima menjadi rakyat, maka hak kebebasan beragama dia beri pada kaum lain buat perlembagaan. Tapi Islam agama negara. Hak istimewa orang Melayu, Bumiputera, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan rasmi. Letak dalam perlembagaan. Oleh kerana mereka yang terlibat ni, mereka yang menang pilihan raya. Walaupun PAH 1 kursi, yang baki adalah UMNO, maka Suruhanjaya Red, walaupun dia baloh. Suruhanjaya Red baloh. Saya baca laporan dia, pelajar universiti buat kajian, dia baloh kerana orang putih takut ada Islamic State. Akan ada negara Islam, dia sebut Islam, Islamic State. Negara Islam, kita mesti tentang negara Islam ni. Kalau buat Islam ni, adakah maksud dia negara Islam? Ini bahaya. Dia bincang-bincang sama dia oleh kerana perlembagaan bersifat umum. Umum perlembagaan ni tak perlu didetailkan. Maka mereka bersetuju kekalkan Islam adalah agama persekutuan. Tak beralilah. Islam mengikut pahaman mereka ialah religion. Agama yang tak ada hubungan dengan politik. Itu kepahaman mereka. Itulah, kita ambil itulah. Makna dalam bahasa Inggeris. Bukan makna dalam bahasa Arab ad-din. Patutnya bila kita telah merdeka, kita kena pakai agama Islam dalam bahasa kita lah. Yang dalam bahasa Inggeris. Kalau pakai dalam bahasa kata Islam adalah ad-din. Islam adalah agama negara. Bila Islam agama negara, maka pemimpin negara mesti orang Islam.
Itu syarat dia. Mesti terima ajaran Islam tu. Dalam semua perkara. Termasuklah ketua negara, apa negara. Jabatan penting, mesti orang Islam. Islam agama negara. Sepatutnya kita tafsir gitu. Ini tanggungjawab kita. Pada awalnya, dekat dengan UMNO bersetujulah. Tak apalah kau lambat sangat, baloh lambat sangat. Lama-lama oleh kerana kita cuai, berlaku apa yang berlaku sekarang. Berlaku sekarang dalam keadaan tergantung. Islam adalah agama negara. Apakah maksud Islam itu? Mengikut orang putih ke mengikut Quran? Tak tahu. Patut kita bertahanlah. Hari ini lengket siang buat kenyataan. Lengket siang ni di AP ni tak ada masa tu. Masa berjuang kemerdekaan tak ada. Tak ada. Perdana Menteri ikut suka. Sama ada orang Islam ke bukan Islam ke. Dia tafsir agama ikut dia. Kerana DAP ni perlembagaan dia parti sekular. Parti sekular. Sekular parti yang memisahkan agama daripada politik. Agama tak ada dalam politik. Ini sebab kita tafsir ikut dia. Sedangkan perlembagaan Malaysia tak bermakna sekular. Sekular pun tidak sekular pun tidak. Umum. Kita kena bertahan. Itu. DAP dia tafsirkan ikut ideologi parti dia, dasar parti dia. Dan orang Melayu yang masuk DAP ni bahayalah. Sekularisme ni satu kefahaman dalam kitab Injil yang telah dirosakkan, telah disesatkan, telah diubah, bukan ajaran Islam. Sekularisme ni. Politik tak ada dalam agama ni, ajaran Injil yang sudah sesat menyeleweng. Bukan ajaran Quran. Ini kita kena sedar. Di sini pentingnya tanggungjawab kita mempertahankan kedudukan Islam. Inilah makna pilihan raya. Makna pilihan raya ni, kita masih ada wakil rakyat yang ramah. Pilihan raya baru ni, Perikatan Nasional dapat 73 kerusi. 73 kerusi ni, yang bukan Islam, 2 saja. 21 adalah Islam. Barisan Nasional 30. 26 adalah orang Melayu Islam. Di Sabah, Sarawak, Bumi Putera ada Islam bukan Islam. Kalau capur 74, 73 Perikatan Nasional, capur dengan Melayu dengan UMNO, capur dengan Bumi Putera di Sabah, Sarawak, yang sedar tanggungjawab mempertahankan Bumi Putera dia, orang Islam di sana, cukup untuk tubuh kerajaan. Cukup tubuh kerajaan. Memang kita nak buat, cukup. Tapi malangnya kelentong. Dia ambil hak 80 kerusi Pakatan Harapan. Lepas tu parti lain tumpang ke Diang lah. Ini satu perkara yang berlaku, yang paksa kita hadapi sekarang, dan kita sedang berjuang sekarang. Kita memerlukan banyak kerusi. Kita mengharapkan orang-orang UMNO yang Melayu tu bergabung. Alhamdulillah, sebahagiannya masuk PAS, terang-terang. Sebahagiannya masuk Bersatu. Sebahagian lagi kekal dalam UMNO. Sebahagiannya duduk ke nak jabatan, nak jadi menteri besar, jadi malam Perdana Menteri, nak dapat kedudukan, dah apa DAP lah, kita gabung lah. Ini bahayanya. Di Pahang, di Perak, kerana nak jadi menteri besar, jadi EXCO, gabung dengan DAP. Patutnya di Pahang tu boleh bergabung dengan Perikatan Nasional, PAS dengan Bersatu, boleh tubuh kerajaan. Patutnya di Perak boleh bergabung, boleh tubuh kerajaan orang Melayu, orang Islam. Di Negeri Sembilan boleh bergabung, UMNO 15, Perikatan Nasional 5, cukup untuk tubuh kerajaan. Tapi kerana dalam UMNO ni ada kepala, kena jawatan saja. Politik ini kena jawatan, bukan nak kuasa mentadbir orang Islam. Ini sangat bahaya. Sekarang kita sedang duk pujuk, merayu sahabat-sahabat kita orang UMNO, orang Melayu ni, supaya sama-samalah kita selamatkan keadaan. Oleh kerana itu, untuk menangkan PAS di Kemamang ni sangat penting.
Kerana calon UMNO yang tanda ini, calon yang bergabung dengan DAP. Ini, kita kena tolak. Yang bergabung dengan DAP, yang bergabung dengan Pakatan Harapan. Yang pragmatik. Yang tolak kepimpinan orang melalui Islam. Sebab tu wajib orang Islam kena tolak. Tak boleh. Kena pilih calon yang kita cadangkan ini. Ini kita kena sedar. Kita kena ambil iktibar daripada Palestin. Palestin ada juga meh-meh sikit. Palestin ni hari ni duduk perang. Terpaksa berperang. Kita ni bukan berperang. Tung kata tadi pilihan raya je, bukan berperang. Mudah je kita ni. Mengundi je. Orang Arab terpaksa berperang. Orang Arab menghadapi suatu keadaan yang getir. Palestin ni asalnya ialah negeri Kanaaniyin. Puak-puak Kanaan. Kanaan ni satu kabilah Arab. Keturunan Sam bin Nuh. Daripada Semitik. Masa tu orang Yahudi tak ada lagi. Bahasa Yahudi tak ada. Ibrahim berhijrah daripada Babil, duduk di Palestin, bergabung orang Kanaan di situ. Kemudian Ibrahim dapat anak, Ishak dapat Yakub. Yakub 12 orang anak. Nabi Yakub 12 orang anak dengan Nabi Yusuf berhijrah ke Mesir. Setelah beribu-ribu tahun, asalnya Nabi Yakub dengan 12 orang anak, tak ada lagi bangsa Bani Israel, tak ada. Setelah ribu-ribu tahun, beranak cucu cicit ramai, terbentuk satu kaum Bani Israel. Ini ceritanya, kaum Bani Israel. Oleh kerana mereka ini keturunan Ibrahim, Allah mengharapkan mereka balik ke Palestin, ikut Nabi Ibrahim, beramal dengan kitab Allah. Ikut kitab Allah Ta'ala. Bukan di atas nama Yahudi, atas nama ikut Nabi Ibrahim, bergabung dengan orang Arab, orang Kanaanin. Tapi orang Bani Israel ini perangai uduh daripada awal lagi. Allah Ta'ala tolong mereka dengan mukjizat, tenggelamkan Fir'aun bala tentera dengan mukjizat. Lepas tu Allah Ta'ala uji mereka masuk ke Palestin, berperang, berjihad. Allah Ta'ala dah tunjuk mukjizat Nabi Musa, sekarang mungkin masuk Palestin, kena berjihad. Kerana kaum Jabari yang merintah Palestin pada masa itu, bebaskan Palestin. Bani Israel tak nak pergi. Idhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergi kamu dengan Tuhanmu, kami nak duduk sini. Suruh Nabi Musa pergi dengan Tuhan, tak mau berjihad. Nabi Musa sangat sedih. Sehingga Nabi Musa, Nabi Harun dengan Yusha' bin Nun dengan Kalib. 4 orang je ikut Nabi Musa. Semua yang lain tak nak. Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala, pisahkan dia dengan Bani Israel. Tuhan sesakkan mereka selama 40 tahun. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat. Harun wafat dulu, Nabi Musa wafat. Sesak selama 40 tahun. Berpusing di tempat tula di padang pasir Sinai. Sehinggalah mereka boleh masuk Palestin dengan Yusha' bin Nun. Selepas generasi tua yang bacol, yang penakut ni mati, lahir generasi baru lepas 40 tahun. Berpegang dengan kitab Allah, baru boleh balik Palestin. Lalu mereka dapat tubuh negara, sapan negara Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi salam. Bila mereka tinggal kitab Taurat, Tuhan hamba mereka pula. Yang layak merintah Palestin lah yang menegakkan kitab Allah. Sehingga akhirnya orang Islam memerintah Palestin. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia memerintah Palestin. Orang Islam yang layak dengan kitab Allah Ta'ala untuk memerintah Palestin. Bukan orang Yahudi, orang Islam yang layak. Tiba-tiba orang Yahudi ni mari semangat kebangsaan dia di akhir zaman. Semangat kebangsaan, Yahudi adalah bangsa yang mulia, Sya'bullahil Mukhtar. Semua bangsa lain manusia yang binatang yang berbentuk manusia goyim. Manusia sebenar ialah Yahudi saja. Manusia bukan Yahudi ni goyim. Goyim ni ialah manusia binatang. Ini diajar dalam kitab dia. Dengan sebab itulah dia boleh bunuh budak-budak, bunuh orang puan, bunuh macam-macam. Ini kepahaman dia. Dia nak berjuang balik, tegakkan negara orang Yahudi macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ikut kitab Allah, dia tengok kitab Allah. Kemudian dia berpakat dengan orang putih, perjanjian Balfour. Dia berjaya masuk, orang putih guna kuasa, guna kekerasan. Buat masuk Yahudi ke Palestin, halau orang Palestin. Rapah rumah-rumah dia, bunuh. Tahun 48 dia istihar negara.
Isytihad negara orang Palestin terpaksa berpindah berhijrah. Orang Arab berperang. Baitul Maqdis boleh pertahan lagi. Sebahagian bumi ada lagi. Tapi Barat ada lagi. Dia isytihad negara Israel tahun 48. 67 perang pula. Perang Israel boleh ambil Baitul Maqdis. Luas wilayah dia. Lepas tu Amerika, kuasa-kuasa Barat setuju penyelesaian dua negara. Baitul Maqdis. Palestin jadi makin kecil untuk orang Palestin. Kemudian rekah ceritanya, tak apalah orang Palestin boleh mereka. Oleh kerana Israel dia ikut Amerika mengamalkan demokrasi. Buat pilihan raya. Pilihan raya tahun 2006 di Palestin. Maka puak-puak Islam tubuh Hamas, Harakah Muqawamah Islamiyah. Harakah Mim Muqawamah Alih Islam Islamiyah. Harakah Muqawamah Islamiyah. Sebuah parti politik di Palestin masuk pilihan raya Palestin, Hamas. Dan dia ada tanzim jihad ni tak masuk pilihan raya. Dia berperang dengan Yahudi, tapi dia sokong Hamas. Dalam pilihan raya itu daripada 130 kerusi. Jumlah kerusi 130, Hamas menang 70 kerusi. 70 kerusi. Mana boleh tubuh kerajaan 70 kerusi. 130 Hamas menang 70 kerusi. Ini 2006. Lalu Hamas mencadangkan Ismail Haniyah, Syekh Ismail Haniyah jadi Perdana Menteri. PLO menang 40 kerusi. PLO 40 kerusi. Parti partai lain 2 kerusi, 3 kerusi, 1 kerusi macam-macam. Hamas adalah majoriti. Tapi jahat Yahudi ini tak mau beri Hamas ni mereka. Dia suruh Ismail Haniyah dia suruh Mahmud Abbas tubuh kerajaan. Kerajaan yang 40 kerusi dengan gabungan gabungan lain. Hamas yang ada 70 kerusi tak boleh tubuh kerajaan. Terpaksalah dia bertahan di Gaza. Gaza dia menang besar. Lalu dia tubuh kerajaan di Gaza. Dia tubuh kerajaan di Gaza sepatutnya dia benarlah. Menang cara demokrasi. Tapi oleh kerana dia menang tu Hamas, Islam dia tak mau iktiraf. Amerika tak iktiraf, negara Arab tak iktiraf. Dia nak guling. Siapa? Guna senjata. Bila guna senjata, Hamas pun tubuh pasukan pejuang-pejuang dia, iaitu pasukan Izzuddin Al-Qassam. Pejuang-pejuang untuk pertahankan Palestin. Terpaksa lah tubuh tentera. Terpaksa berperang. Dengan bantuan orang Islam. Kuasa besar tak tolong ni tak tolong. Berperang kerana mempertahankan kuasa orang Islam. Siapa sanggup berperang kerana nak pertahankan kuasa orang Islam. Hebatnya orang Palestin ni, Israel serang, kita tengok dalam berita lah. Tak kira-kira budak-budak kecil, orang tua, orang perempuan, orang uzur hospital, dia serang habis. Habis dia serang. Bom, habis. Bila pemberita temu ramah dengan budak-budak umur 10 tahun. Budak-budak kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Sebut nama Allah. Hak 10 tahun. Tanya orang tua pun, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Orang puang pun Allahu Akbar. Pertahan. Ini semangat Islam dia sangat kuat orang Palestin ni. Tak tahulah jenis apalah. Jenis apa daripada budak-budak sampai orang tua, kedua tengok cerita dalam TV. Dalam TV seluruh dunia tengok. Ini semangat dia tinggi. Beza dengan orang Israel. Israel bila orang dia mati melolonglah. Lain. Orang Hamas tidak, semangat. Dan dia bertahan dengan semangat Islam. Sangat kuat. Oleh kerana Israel melampau, bunuh perempuan, bunuh kanak-kanak. Hamas pula berperang mengikut Islam. Sasaran tentera saja dia serang. Orang tua, budak-budak hospital dia tak serang. Bukan yang ditawan tu dilayan dengan baik. Dia tawan askar Israel, tawan orang tua, dia layan dengan baik. Tempat duduk bersih, makanan cukup, yang sakit diberi obat sebagainya. Bila ada kejahatan senjata dalam masa 4 hari dia bebaskan. Tawanan-tawanan Yahudi, terima kasih kepada Hamas kerana layan baik. Berbeza dengan tawanan-tawanan orang Islam di tangan Yahudi. Ada yang patah tangan, ada yang patah hidung, ada yang tubuh sebakar yang diseksa.
macam-macam. Ini berbeza. Seluruh dunia tengok dalam YouTube, dalam TV, menyebabkan seluruh dunia simpati dengan dia sekarang. Menyebabkan Israel menjadi negara yang tidak dapat simpati dunia. Ini berlaku sekarang. Ini suatu keadaan yang begitu. Ini berkat semangat perjuangan orang Hamas dengan Islam. Dia sanggup berperang. Kat kita ni pilihan raya je pakuh dengan kalang juga. Pakuh dengan kalang bukan payah sangat. Nak menangkan Islam, nak menangkan kepimpinan Islam, dengan kita pakai undi dengan pensel saja. Bukan tak siapa tangga tu lagi. Kalau pakuh dengan kalang dengan pensel pun tak sanggup juga, tak buat setong. Tak buat setong lah orang kita ni habislah. Tak tahu apa nak jadi. Terimalah anak Allah lah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan Tuhan laknat kita. Dan sebab itu saya peringat kepada orang Kemamang ni, tunaikan kewajipan mengundi dengan sesungguh. Tuhan beri kita jalan mudah, jalan pilihan raya, bukan jalan perang macam plastik. Kalau jalan mudah ni kita tinggal juga balalah. Na'udzubillah min dzalik. Ambil peluang ni. Nasihat sahabat-sahabat kita yang dok hadir. Yang hadir ni saya percaya orang kita belaka sokong yang tak hadir lah. Minta nasihat dia. Undilah kepimpinan untuk menjadikan orang Melayu yang memerintah. Islam memerintah yang memimpin. Jatuhkan kerajaan yang ada ni. Kerajaan yang merosakkan Islam. Kita kena jatuhkan kerajaan ni. Tak boleh biar lama-lama membahayakan orang kita. Jadi insya-Allah bismillah, esok kita undi baik-baik. Akhirnya marilah sama-sama kita akhir menjelih memanjatkan doa kepada Allah di malam yang syahdu dengan hujan renyai-renyai masih dimakbulkan. Tuhan terima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hamdana hamdan wa fina Allahumma antal wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Dalam jalal wal ikram ya qahhar ya jabbar ya barik alam. Allahumma barik lana fi istima'ina. Allahumma hdi qaumana fa'hum la yamun. Allahumma ansurna 'ala al-ahzab. Allahumma ansurna 'ala al-munafiqin wal kuffar. اللهم فرج جمعهم اللهم انصرنا عليهم اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم ارحمنا برحمتك اللهم سلمنا في الدنيا والآخرة بمغفرتك والحمد لله رب العالمين.